Tak pasal-pasal Tan Sri Noh Omar, bekas Ketua Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Hari semalam, saudara, beliau mengatakan bahawa beliau akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Dan beliau mengatakan bahawa beliau bertekad untuk menjadikan Tanjung Karang sebagai kubu Perikatan Nasional. Saya tak tahulah nak jadikan kubu Perikatan Nasional ke, kubu Perikatan Nasional ke, tapi itulah ayat dia semalam, saudara. Hari ini beliau mengeluarkan kenyataan yang boleh saya anggap sebagai membuat pusingan you. Bila mana beliau, tuan-tuan, mengatakan bahawa kenyataan beliau telah diputar belitkan oleh pihak media. Media pula jadi salah, tuan-tuan. Saya ingat ada kemungkinan besar dia orang beritahu, kau jangan perasan, macam mana kau pula yang boleh umumkan kau akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional, kan? Kau punya keahlian dalam PAS ataupun dalam bersatu pun belum diterima, tiba-tiba kau dah boleh isytiharkan kau jadi calon. Sepatutnya yang isytiharkan tu ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional. Dia je yang boleh isytiharkan. Ini tiba-tiba dia pula terlebih dahulu lebih sudu daripada kuah mengisytiharkan. Lepas tu bila dah orang mempertikaikan, hari ini dia buat pusingan you, tuan-tuan. Inilah dia norma, tuan-tuan. Dia cakap dulu, dipikir kemudian. Dan hari ini juga dia menyelar, tuan-tuan. Dia menyelar saya dan saudara Hisham Jalil. Dia kata kalau guna dua orang ni, yang akar umbi pun tak sokong. Dia kata kalah di bahagian, dia beritahu. Akar umbi pun tak sokong. Macam mana nak tawan nak memenangi hati rakyat. Saya nak beritahu dengan Tan Sri Noh Omar, pertama sekali betulkan fakta dia. Saudara Hisham Jalil tak bertanding pun dalam pemilihan di peringkat bahagian. Untuk makluman Tan Sri Noh Omar, dulu dia ahli di bahagian Sungai Buloh. Tetapi sekarang dia dah berpindah di bahagian Putrajaya. Bila dia berpindah ke bahagian Putrajaya, dia berpindah selepas membawa makna dia tidak boleh menggunakan hak dia di bahagian yang baru. Sebab namanya tidak ada di dalam daftar pemilih ahli di Putrajaya. Dia tak bertanding. Tetapi dia menang, tuan-tuan, pemilihan di peringkat nasional. Samalah dengan saya, tuan-tuan. Saya dengan saudara Hisham Jalil ni tokoh di peringkat nasional. Saya bertanding di peringkat bahagian, mencuba nasib, tuan-tuan. Mencuba nasib. Tapi nak buat macam mana? Kawan-kawan kat bahagian ni pun ada yang belum kenal dengan saya. Tuan-tuan kena ingat, saya masuk jadi ahli UMNO bahagian Segading tahun 1995. 3 tahun selepas itu saya dipecat. Saya dipecat daripada UMNO kerana saya mengatakan Tun Dr. Mahathir berbohong. Apa yang dia bohong? Ketika pada 8 hari bulan September tahun 1998, ketika Tun Dr. Mahathir berucap di Dewan Merdeka, petang tu, tuan-tuan, dia berjumpa dengan semua ketua penerangan UMNO seluruh Malaysia. Dia kata Anwar dah jumpa saya dan Anwar dah mengaku dia ada buat. Dia kata Anwar dah jumpa dia, Anwar mengaku ada buat. Maknanya Anwar mengaku dia meliwat. Jadi saya bangun, tuan-tuan. Saya dah tak boleh tahan dengan penipuan. Saya tahu memang Mahathir memang penipu, tuan-tuan. Jadi saya bangun, saya sebut satu perkataan saja. Cuma perkataan tu kuat lah, tuan-tuan. Satu Dewan Merdeka tu gegar. Saya sebut pembohong. Satu perkataan je saya sebut. Dan atas sebab satu perkataan itu saya dipecat daripada UMNO pada 6 Oktober tahun 1998 dengan syarat 3 tahun tak boleh merayu sebagai ahli balik. Genap 3 tahun ketika itu saya berada di kem tahanan Kemunting di Perak sana. Tahanan ISA, tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu, bila selepas saya dipecat daripada PKR pada tahun 2004, kerana saya menegur Ezam Makno, tuan-tuan, penyalahgunaan dana, orang sumbang apa semua, dia buat banglo kat Shah Alam tu,
saya dipecat. Mula-mula Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Keadilan mencadangkan supaya saya digantung. Tetapi ketika itu kawan kata pecat. Sebab apa? Sebab pada ketika itu Azmin Ali dan Ezam Makno memberi ultimatum kepada kawan. Kalau tak pecat Lokman, mereka berdua akan keluar parti. Maka saya jadilah mangsa dipecat, tuan-tuan, pada ketika itu. Bila saya dipecat last kali, baik Azmin Ali, baik Ezam Makno, dua-dua keluar parti. Saya tak pernah tinggalkan PKR. Sama juga dengan UMNO. Saya tak pernah tinggalkan UMNO. Tetapi orang yang pecat saya daripada UMNO, Tun Dr. Mahathir, 2 kali tinggalkan UMNO. Bila dia serang Pak Lah, sekali dia keluar UMNO. Bila dia serang Najib, sekali lagi dia keluar UMNO. Lepas tu dia masuk, dia tubuh Bersatu. Bersatu pun dia tinggalkan. Parti dia tubuh sendiri pun dia tinggalkan, tuan-tuan. Ini nak bayangkan betapa tak gunanya Mahathir ni, saudara. Parti dia sendiri pun dia tinggalkan. Dia tubuh Pejuang. Bila dia dah tubuh Pejuang, anak dia jadi presiden, parti tu pun dia tinggalkan. Dan hari ini dia cerita tentang nak menyatukan orang Melayu. Itu pun ada orang lagi percaya, tuan-tuan. Kalau orang ni jenis yang tak berapa nak ada akal, macam Cikgu Bat yang perasan, bukan Cikgu Bat, Cikgu Bat. Dia sebenarnya berangan nak jadi Cikgu Vera, tuan-tuan. Dapat jadi Cikgu Bat pun tak apalah, tak kira lah ceceh kan. Persoalan dia, Anwar Musa pun percaya dengan Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan. Saya dah nak tergelak. Orang yang menghancurkan kesepaduan orang Melayu dengan berulang kali. Sedangkan dulu dia kata kalau tubuhkan parti Melayu ni ialah tak lain tak bukan, orang-orang ni ialah orang yang nak memecah belahkan orang Melayu. Tetapi dialah jago dalam memecah belahkan orang Melayu. Hari ni orang ni dipercayai oleh Anwar Musa. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, Anwar Musa, Norma, buatlah homework sendiri kan. Bila saya dibuang daripada parti, saya nak masuk balik di UMNO bahagian Seri Gading, tak lepas. Sebab pemimpin ketika itu tak nak saya masuk balik ke UMNO bahagian Seri Gading. Sebab anak dia pun nak bertanding kan. Jadi tak lepas. Sehinggalah pada tahun 2017 ataupun 2016 kan, bila kepimpinan baru UMNO bahagian Seri Gading di bawah Datuk Aziz Kapawi, bila saya merayu untuk masuk balik UMNO bahagian Seri Gading, barulah saya dapat masuk UMNO bahagian Seri Gading balik. Sebab ada ketua UMNO bahagian yang berjiwa besar, tak risau saya akan memberi tentangan kepada anak dia ke atau kepada dia ke, dia tak bimbang. Dia berjiwa besar, Datuk Aziz Kapawi. Dapatlah saya dapat jadi ahli UMNO bahagian Seri Gading, tuan-tuan. Dan saya menawarkan diri sebagai ketua bahagian. Bukanlah saya dah memang jadi ahli jawatan kuasa bahagian, tidak. Saya daripada luar nak bertanding 169 undi, tapi tak cukup undi untuk menang, tuan-tuan. Tetapi nak kata saya ni ditolak oleh Akaumbi, saya nak beritahu, saya mungkin tak berjaya untuk jadi ketua bahagian. Daripada luar saya terus bertanding jawatan paling tinggi di bahagian, memang tak lepas. Tak lepas. Apa alasan pun tak payahlah kita nak cerita tak menang. Tetapi itu tak bermakna Akaumbi UMNO tak terima saya, seperti mana yang didakwa oleh Noh Omar ni. Apa bukti yang paling dahsyat sekali? Bukti dia, Akaumbi Norma pun terima saya. Itu yang cantik, tuan-tuan. Norma belasah saya, entam saya, tapi di bahagian dia saya menang, tuan-tuan. Di bahagian dia saya menang. Itu yang saya nak beritahu lah. Norma pun mungkin tak tahu saya menang kat bahagian dia. Dan kalaulah dia ni bagus sangat kat bahagian dia, saudara, saya nak beritahu, kalau dia ni betul-betul lah dia ukur, kalau dia kata kemenangan di bahagian itu bermakna Akaumbi bersama dengan dia, saya nak beritahu Norma Akaumbi tak bersama dengan dia, kerana hanya ketua wanita je berjaya dia tumbangkan. Hanya ketua puteri je berjaya dia tumbangkan. Dia nak tumbangkan ketua pemuda yang tidak bersama dengan dia, gagal. Dia punya proksi untuk bertanding jawatan ketua bahagian, kalah.
kalah tuan-tuan. Kalah. Maknanya walaupun dah 30 tahun dia berkhidmat, duduk di Tanjung Karang, dengan kekayaan yang dia kumpul ketika dia memegang jawatan, macam-macam dia bagi kepada orang UMNO di Tanjung Karang, tim dia pun kalah. Jadi tak payahlah mendabik dada sangat, tim dia pun kalah. Saya mungkin tak berjaya di bahagian, kerana saya memang pemimpin di peringkat nasional. Saya hari-hari turun satu Malaysia saya turun. Memang saya tak mampu untuk turun setiap minggu balik ke kawasan saya, di tempat saya menjadi ahli. Itu sebab susah nak menang di bahagian tuan-tuan. Adalah tambahan-tambahan dengan fitnah-fitnah. Dan ada pula orang-orang kat kampung saya tu masih lagi pakai Nokia 320. Ada pula, bukan setakat orang tua, kalau orang tua kita boleh faham lagi, ada pula puteri UMNO pun, dia kata time parti tengah susah, hilang, entah ke mana. Tiba-tiba bila dah nampak sinar harapan baru muncul. Ada juga yang cakap macam tu, maknanya dia ni tidak mengikuti media sosial, tuan-tuan. Jadi memang betul, di peringkat bahagian saya belum berjaya untuk menang. Tetapi saya nak beritahu dengan Norma, walaupun saya disekat oleh kumpulan Isyamuddin, disekat oleh kumpulan Hasni Muhammad, disekat oleh tim-tim tertentu yang bertanding, dia menentang pasukan presiden, menentang Datuk Seri Najib dan sebagainya. Tim-tim ni cuba benamkan saya, walaupun mereka cuba benamkan Hisham Jalil. Kami menang MT UMNO Malaysia. Kalau kita tak ada sokongan akar umbi, bila kena palam ni tuan-tuan, banyak cai pun tak masuk, confirm terjunam tuan-tuan. Confirm terjunam. Jadi tak betul lah kita tak dapat sokongan daripada akar umbi. Bukti yang paling jelas, dekat tempat Norma pun saya menang, tuan-tuan. Tapi bukti yang paling payah kita nak hadap, tempat saya memang saya tak lepas, tuan-tuan. Memang tak lepas. Saudara, itulah saya nak jawab Norma, Jadi sebelum bercakap apa-apa ni Tan Sri Norma, buatlah homework. Tapi disebabkan dia dah kacau hari ni, saya sedang membuat homework tentang bagaimana salah seorang vendor bank rakyat yang cuba mendapatkan late payment, payment yang dikejar 115 juta tak dapat-dapat, akhirnya dengan bantuan Norma dapat. Jadi tunggu ya. Tunggu, jangan dijolok sarang tabuan ya. Masa berjawatan duduk atau kursi empuk semua tak berbunyi pula. Bunyi tak berbunyi sangat. Bunyi, cuma bunyinya dia bisik kat telinga mak. Jangan ubah. Sebab tengah sedap jadi menteri, bisikan-bisikan syaitan ni yang telah menyebabkan mak yang sepatutnya bubarkan parlimen. Sebaik saja kita menang di pilihan raya Johor tu, akhirnya dia drag daripada bulan 3 sampailah bulan September, bukan Oktober, Oktober barulah dia bubarkan parlimen. Akibat dia, inilah hasilnya. Dia telah membantu musuh kita melemahkan parti kita. Kalau dulu buat bulan 3 tu, ketika itu mood tengah bagus, lepas tu pula dia umumkan, benarkan pengeluaran KWSP, semua mood tengah cantik, kuasa membeli rakyat tengah bagus. Tapi dia tunggu, kerana dia tahu kalau BN menang dan boleh membentuk kerajaan secara bersendirian, maka bukan setakat Mak tak ada peluang nak menjadi Perdana Menteri balik, sudah pastilah geng-geng pro Perikatan Nasional yang menjadi kabinet Ismail Sabri tidak akan ada peluang untuk menjadi menteri balik. Yang ini yang dia takut. Yang ini yang menyebabkan mereka ni menghasut Datuk Seri Ismail Sabri untuk melengahkan pilihan raya. Sebenarnya dia nak buat bulan 5 tahun ni. Bulan depan ni sepatutnya pilihan raya. Cuba korang bayangkan,
Kalau bulan depan baru buat pilihan raya, lagi lingkup kita. Silap-silap daripada 26 tinggal 6. Sampaikan parti terpaksa mengugut. Kalau tak bubar, kita akan pecat dia. Dia akan jadi Perdana Menteri yang pertama, tak ada parti. Sampai ke tahap begitu. Untuk apa? Kenapa terlalu rakus nak mempertahankan kuasa sehingga tak fikir tentang apa yang bakal dihadapi oleh parti, oleh negara, rosak masa depan kita. Saya apa pun orang cakap kan, bagi saya satu manusia lah yang patut ambil tanggungjawab bila kita kalah teruk ni. Orang ni tak lain tak bukan Ismail Sabri. Inilah orang yang telah menghancurkan segala-galanya. Minta maaf cakap. Okey? Okey tak? Ya. Norma kata yang tinggal dalam parti UMNO ni kaki-kaki bodek je. Tak ada kekuatan UMNO ni. Terpulang kepada dia. Kalau dia anggap orang yang menentang pengkhianat-pengkhianat macam dia sebagai kaki bodek, maka kita nak tanya, orang yang mengampu Perdana Menteri supaya tangguh pilihan raya, supaya mereka boleh berkuasa lebih lama, lebih banyak projek-projek boleh selesai, SST keluar, dan lepas tu korang pun tahu bila SST dah keluar, apa yang akan berlaku, apa yang dia dapat, apa yang siapa dapat. Orang ni apa benda? Orang ni bukan bodek. Itu yang Hisham Jalil lebih tahu. Zaman Datuk Seri Najib pun, Norma pun bodek Hisham Jalil sekali. Nak pastikan dia dapat tempat. Lagi nak tuduh orang lain pula kaki bodek. Kalau parti tak betul, kita lawan. Saya kalau dia nak kata saya ni dengan Hisham Jalil ni kaki bodek, saya nak beritahu, ketika dia dan parti mengambil keputusan bekerjasama dengan Mahathir, apa jadi pada saya? Saya menegur parti dan saya dipecat, termasuklah oleh dia. Betul tak? Kenapa dia sokong supaya saya dipecat? Sebab dia mengharapkan, termasuklah Syahidan Kasim, termasuklah Anwar Musa, dia mengharapkan untuk kembali berkuasa. Bila kembali ke berkuasa, dia selamat daripada menjadi kluster mahkamah. Anwar Musa masa tu dah tak boleh dah pergi ke Thailand untuk rasmi masjid yang dia buat. Dah kena blok. Lepas dia buat Kongres Maruah Melayu dengan Tun Dr. Mahathir dengan PAS. Selepas tu baru dia boleh pergi luar negara bawa isteri. Jangan lupa tu. Ada orang masa tu tak tahan jadi pembangkang. Nak balik kuasa. Lepas tu dapat jadi menteri balik. Adakah mereka bukan pembodek? Adakah saya pembodek? Kalau saya pembodek, tak adalah saya kena pecat daripada parti. Kalau parti jalan betul, kita sokong. Kalau parti jalan tak betul, kita bantah. Belum tentu besok lusa saya tidak akan dipecat balik. Kalau betul, kita ikut. Tak betul, kita bantah. Setakat ni alhamdulillah parti berada di landasan yang betul. Parti dah betulkan alignment dia, maka kita sokonglah. Kalau dia kata dengan menyokong presiden tu dianggap sebagai bodek, suka hati lah. Hak dia, mulut dia. Dia nak longkang macam mana pun, mulut dia. Dia lah tanggung bau busuk dia. Betul tak? Tak ada orang boleh halang. Kebebasan bersuara. Betul tak? Ini negara demokrasi. Tapi jangan salah kalau kita menganggap orang-orang yang bersekongkol dengan Mahathir, bersekongkol dengan Muhyiddin, bersekongkol dengan Mahathir sebagai pengkhianat juga. Kita panggil mereka pengkhianat. Dia orang panggil kita pembodek. Terpulanglah. Biar rakyat memikirkan yang mana betul. Tetapi dia yang pasti ialah pensabotaj parti. Berpuluh tahun dia mendapat nikmat daripada parti. Sepatutnya dia bersyukurlah. Ada peluang menjadi menteri, ada peluang dapat Tan Sri, dapat Datuk Sri, dapat Datuk. Macam-macam peluang. Daripada orang biasa menjadi kaya raya, bilioner. Isteri boleh pakai limousine dekat luar negara.
Hidup senang. Tiba-tiba baru sekali tak dapat jadi calon. Dia naik atas pentas, dia berkempen untuk musuh. Dia benamkan Kak Bibah, calon ketua calon parlimen yang baru, Ketua Wanita UMNO Bahagia. Dia dah benamkan Kak Bibah. Kemudian dalam pemilihan parti dikalahkan Kak Bibah pula sebagai Ketua Wanita Bahagia. Dendam kesumat tak habis. Jadi macam mana? Cuba fikir. Okey? Norma mengatakan parti tak kenang jasa beliau. Macam mana parti nak kenang jasa dia? Dia pun tak kenang jasa parti. Berpuluh tahun dia dapat jadi wakil rakyat. Cuba tanya dengan dia, berapa penggal dia jadi wakil rakyat? Dia bukan jadi wakil rakyat 2-3 penggal. Berpenggal-penggal, cuma kepala dia je tak kena penggal. Sampai jadi kaya raya macam tu. Satu kali bagi peluang kepada orang lain menjadi ahli parlimen, dia terus sabotaj parti. Siapa yang tak mengenang budi? Siapa yang tak mengenang jasa? Dia fikir jasa dia tu. Dia boleh ke tabur jasa di bumi Tanjung Karang tu kalau dia tidak ada jawatan yang diberikan oleh UMNO? Tak boleh. Kalau dia tak merasa jadi menteri, dia boleh jadi kaya raya macam tu. Itu kita tak tanya lagi macam mana dengan jawatan menteri yang gaji secoek tu. Dia boleh jadi kaya raya. Bini boleh pakai limousine dekat luar negara. Itu kita tak question. Besok lusa jangan terkejut kalau benda ni terbuka. Sebelum ni ada Mak sekarang Mak dah tak ada. Sila-sila Mak pun jadi kluster mahkamah. Jana Wibawa 2 dah tak lama lagi. Cerita filem Jana Wibawa 1 je baru buka, baru ditayangkan di Pawagam. Jana Wibawa 2 ni belum lagi. Dengan cerita dia nak panggil Jana ni menjadi pelakon tambahan. Okey. Gurau je, gurau. Janganlah korang pula tanya Jana ni betul ke dia nak pelakon. Okey. Okay, sebelum ni masa ucapan sebelum PRU ke-14, Datuk Zaid pernah mengatakan pada Tan Sri Norma, kalau kita gagal tawan Selangor, Norma tu nak dibuang di sungai, tapi tetap parti bagi ruang lagi kat dia. Itu saya tak dengar. Mungkinlah Datuk Zaid pernah cakap macam tu. Buang terus dalam sungai. Tak kisahlah. Okay tak? Majlis Peguam. Ya. Ramai orang cadangkan kalau Majlis Peguam ni dijadikan satu parti politik. Sebab dia ibarat jadi Saya dah lama dah cakap. Sebab dia terlalu politikal. Dan dia terlalu berat sebelah. Kalau isu-isu yang kebobrokan yang dilakukan oleh geng-geng dia diam buat bodoh. Bila tim-tim dia dia pertahankan bermati-matian. Tapi bila sebelah sini bangkitkan minta keadilan untuk Datuk Seri Najib, laju je dia bantah. Bila Datuk Najib nak bawa Queen Council untuk mempertahankan diri dia, apa kena mengena Majlis Peguam nak bantah khidmat Queen Council. Bila Tommy Thomas bawa King Council, boleh pula. Nampak tak double standard Majlis Peguam? Itu sebab Dr. Fuad Zakasi mencadangkan supaya Majlis Peguam ni bertukar menjadi parti politik. Tapi dia kena masuk, nak masuk Pakatan Harapan pun dah tak boleh lah. Saya ingat Pakatan Harapan pun tak terima. Mungkin dia boleh join muda. Sama-sama gila ni. Sesuai sangat. Sebab dia punya kenyataan memang bias. Kita nak jadi Majlis Peguam, biarlah nampakkan intelektual tu sikit. Janganlah sembrono sangat.
bila kenyataan-kenyataan dia tu terlalu nampak dia bias kepada satu pihak, orang akan nampak dia ni dan lebih berpolitik daripada menjadi pertubuhan yang mewakili Badan Peguam. Tak pernah kita tengok Persatuan Arkitek ke macam Datuk Fuad cakap, ataupun Persatuan Jurutera ke menjadi very political seperti mana yang dilakukan oleh Majlis Peguam, dan terlalu bias, dalam kata lain terlalu membenci UMNO lah dengan cerita, senang cerita. Apa yang UMNO, yang benda yang menguntungkan UMNO semua dia bantah. Apa yang UMNO buat semua dia bantah. Ini dah tak rasional lah. Itu dah tak rasional. Jadi saya setujulah dengan cadangan Dr. Fuad Zakarsi, lebih baik dia tukar pertubuhan dia menjadi pertubuhan politik. Okey? Ya tu. Kalau kita lihat apa ni semalam pemantan ahli Parlimen Bangi Ong Kian Ming, Ong Pelawa Syarif Hamdan dengan Khairi Jamaluddin masuk ke DAP kerana DAP memerlukan calon Perdana Menteri. Bagus jugalah. Sebenarnya apa mesej tersirat betul kalau pandangan peribadi itu? Mesej tersirat. Mesej tersirat, PKR pun kena hati-hatilah dengan Ong Kian Ming ni. Sebab niat dia nak letak orang DAP menjadi Perdana Menteri. So kenyataan-kenyataan macam ni bagi saya tak perlulah. Tak perlu. Kalau dia beria nak ambil Khairi Jamaluddin, dia beria nak ambil apa ni, siapa nama? Syarif Hamdan. Syarif Hamdan. Dia buatlah senyap-senyap kan. Tak payahlah nak jadikan dia orang ni calon Perdana Menteri. Ini satu kenyataan yang tak bijak daripada Ong Kian Ming. Dia pun bukan bodoh sangat. Dia pun ada otak juga macam Syarif Samad. Khalid Samad. Betul tak? Cuma nak buat apa kau keluar satu kenyataan yang boleh menyebabkan orang menafsir. Tengok, betul lah aku cakap. DAP ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Kau dah tahu negara ni majoriti umat Islam. Tapi bila kamu tawarkan untuk KJ masuk DAP supaya boleh diangkat menjadi Perdana Menteri, PKR pun pelik. Macam mana Ong Kian Ming boleh keluar kenyataan begini? Dan ini akan menggagalkan usaha kita untuk dapat sokongan orang Melayu. Orang Melayu akan jadi takut. So is this a smart move? A smart statement or not? As an intellectual, he shouldn't come with this kind of statement. Tak sepatutnya. Dia mesti tahu apa implikasi dia. Kecuali sengaja dengan tujuan untuk mensabotaj kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan tujuan untuk mengeruhkan keadaan, dengan tujuan untuk membuat orang Melayu tidak menyokong kerajaan perpaduan dalam 6 pilihan raya negeri. Dan ini akan menyebabkan satu lagi gelombang penentangan akan berlaku. Kena ingat, kalau kita tak berjaya dalam 6 pilihan raya negeri ni, atau contohnya kita kalah di 4 negeri, apa akan jadi? Orang-orang UMNO akan beranggapan bahawa bekerjasama dengan Pakatan Harapan adalah satu liability, menyebabkan UMNO ditolak oleh orang Melayu. Dan orang-orang PH pula akan beranggapan bahawa kerjasama dengan UMNO tak guna, kerana UMNO gagal untuk deliver the Malay voters untuk membantu kemenangan Pakatan Harapan. Tapi sebenarnya
Puncanya ialah bila ada orang-orang mengeluarkan kenyataan itu dengan niat untuk mensabotaj kita. Ini bahaya. Itu sebab semua pihak, tak kira lah orang UMNO, kena pantau orang dia. DAP, kena pantau orang DAP. PKR, kena pantau orang PKR. Amanah, kena pantau orang amanah. Make sure semua kepimpinan akan umbi kalau boleh elak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengeruhkan keadaan, yang boleh menyukarkan proses kita meyakinkan rakyat bahawa gabungan BNPH dan rakan-rakan ini adalah gabungan terbaik yang boleh memberikan masa depan yang cerah kepada negara ni dan boleh menguntungkan semua rakyat. Itu penting. Okey? Ya tu. Kalau kita lihatlah Tony Pua, Ong Kian Mi, Ong Yen Kian Mi. Dua orang ni memang dilihat rapat dengan KJ dan juga Syaril Ramdan. Dia bukan rapat dengan KJ dengan Syaril Ramdan. Dia orang ni dinasti Lim punya kumpulan. Kena faham juga, dalam DAP ni pun ada geng dinasti Lim, Lim Kek Siang and the gang yang pro ke Atok, dan ada yang generasi baru. Tim baru ni tim Anthony Long. Ini DAP sekarang. DAP sekarang jauh lebih pragmatik. DAP sekarang ni tidak membenci UMNO seperti mana DAP yang dulu. DAP sekarang ni lebih bertolak ansur. DAP sekarang ni banyak rasional. Dia tahu bahawa kesilapan pihak-pihak yang terdahulu kadang-kadang terlalu gelojoh mengeluarkan kenyataan, kadang-kadang menyebabkan ada setengah-setengah orang Melayu beranggapan bahawa pemerintahan Pakatan Harapan 22 bulan sebagai satu igawan. DAP sekarang ni, alhamdulillah, they learn from the previous mistake. Jadi dia tak ulangi kesilapan-kesilapan kepimpinan terdahulu. Sama juga dengan UMNO. UMNO juga belajar muhasabah diri. Kita cuba elak daripada melakukan kesilapan yang dilakukan oleh kepimpinan-kepimpinan terdahulu. Kita jangan tak mengaku kita ada buat silap. Tapi alhamdulillah, terima kasih kerana DBKL banyak membantu. Cuma bukan DBKL lah, PPBM. Kalau PPBM tak collect Mas Ermiyati, yang bawa lagi duit Puteri, kalau dia tak collect Mustafa Muhammad, yang gelapkan duit pengundi luar, kalau dia tak collect Hamzah Zainuddin, dia tak collect Latif Ahmad, dia tak collect semua manusia-manusia dalam UMNO yang bermasalah ni, UMNO pun tak sebersih sekarang. Nasib baiklah dia orang ni telah mengambil tugas di BKL, membuat pembersihan dalam UMNO. Dia collect semua sampah-sampah yang kita nak pakai lagi ni, dah masuk dalam parti dia. Alhamdulillah. Dia memang terkenal dengan DBKL sebab macam PKR pun dia ambil juga bersihkan. Sama juga. PKR pun ada juga pengkhianat dia juga. Ada juga orang-orang yang korup macam Xavier Jayakumar dulu, DAP pun ada juga. Yang Rogol Amar, semua habis dia collect. Kita kena ucap terima kasih. Kerana kalau tanpa konsep scheme of things, konsep Muhyiddin Yassin yang diperkenalkan oleh Muhyiddin, menawarkan ganjaran, menawarkan benda, menawarkan jawatan, menawarkan duit, kalau tak ada konsep scheme of things ni, orang-orang yang rosak dalam UMNO, orang yang rosak dalam PKR tak akan pergi ke sebelah sana. Nasib baik jugalah dia orang buat konsep ni. Okey? Ya tak? Kita lihat suhu politik dalam Kerajaan Persekutuan ni baru ada. Tiba-tiba ada orang yang cuba menyocok selesai sekadar sikit isu kali Samad masuk Kiamin. Kadang-kadang kita rasa keliru sebenarnya dia orang ni. Kita kena bersiap sedia. Kita kena bersiap sedia
untuk berhadapan dengan apa jua jenis rintangan cabaran. Kalau kita tengok Faiz Nauman mengatakan dah ada 126 kursi. Ini mengarut sangatlah. Budak ni memang selalu cakap ni pakai kepala lutut. Kan? Banyak benda yang merapu daripada benda yang betul. Biarkan, abaikan. Kan? Abaikan. Kalau sekarang ni pun dengan 74 kursi yang Perikatan Nasional ada, mereka perlukan 38 kursi. 38 kursi baru boleh cukup 112. It's going to be a very fragile government. Kalau dia boleh dapat GPS 23, kalau dia dapat GRS tambah lagi 6, dia boleh dapat 29. Dia masih kurang lagi 9. Kalau dia suruh 15 orang daripada UMNO letak jawatan, apa jaminan yang dia orang boleh dapat 10? Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Kita suka kalau dia orang ni dapat suruh yang 15 orang ni letak jawatan. We are very happy because we can replace all those people. Kita boleh letak dengan orang yang lebih bersih, lebih berintegriti dan lebih setia pada parti. We welcome. Buat. Kalau beranilah. Buat. Sebenarnya dia orang pun tak berani, tapi kalau dah ditawarkan contoh kalau ditawarkan 25 juta, habis kuat dia belanja untuk election. Kalau dia belanja 10 juta, 15 juta dia simpan untuk hari masa depan kalau dia kalah. Nak buat jaminan, wang jaminan masa depan, still okay. Betul tak? Tapi kena ingatlah, dia dah tanda tangan aku janji. Boleh cover tak? Kena saman balik ni. Tapi buat. Kalau pun dapatlah 10 kursi, 5 BN dapat balik, 10 dia orang dapat. They only have 113. 113 is a very fragile government. Sebuah kerajaan yang sangat rapuh. Macam mana dia nak perintah? Muhyiddin dulu ada 114 pun lingkup. Apatah lagi kalau 113. Setiap kali nak buang undi, 2 orang tak datang, kalah. Kerajaan kalah. Takkan nak buat darurat lagi sekali, nak lockdown satu negara. Tapi kalau orang nak berasa tak payah pergi kerja, duduk kat rumah dapat RM600 daripada Muhyiddin Yassin, silakan. Tak salah mencuba. Betul tak? Silakan. Buatlah lagi. Rakyat Malaysia ni satu bagus dia. Semangat suka mencuba tu, dia tak putus asa. Kita ingat dia dah buat silap tahun 2018, dia takkan buat silap lagi sekali. 2022 dia ulang lagi. Dia lupa siapa yang lockdown negara ni, sehinggakan dia jatuh susah, sehinggakan dia terpaksa mengemis, minta duit KWSP. Padahal dah 4 kali kita bagi keluar KWSP pun masih lagi tak selesai masalah dia. Dia pangkah juga Perikatan Nasional ni. Tak ke gila? Jadi kalau nak cuba lagi sekali, silakan. Orang macam saya, we got nothing to lose. Setakat ni alhamdulillah lah. Ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, we can survive. Tapi hari ni nak beritahu, kuasa membeli rakyat sangat rendah. Kuasa membeli rakyat sangat rendah. Kalau nak ikutkan bacaan politik saya sampai bulan September ni, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa hadap gangguan-gangguan untuk tidak menstabilkan kerajaan, maka tumpuan yang patut dia beri untuk bawa masuk pelabur-pelabur asing, tumpuan yang patut dia gunakan untuk tarik pelabur, dia gunakan networking dia di peringkat antarabangsa ni, pergi sana, pergi ke sini, tanda tangan perjanjian untuk bawa masuk foreign direct investment ke Malaysia ni. Kalau dia tak boleh fokus buat kerja ni,
It's going to be very bad for this nation tau. Keadaan negara kita ni akan menjadi semakin teruk. Bila kerja makin lama makin kurang, kita duk fikir tentang penjimatan. Nak kena ingat, betul lah kita kena jimat. Tetapi kalau kita tidak berbelanja, semua orang takut nak berbelanja, what will happen to our economy? Ekonomi akan hancur. Semua orang berfikir macam mana nak simpan duit. Bila tak berbelanja, apa jadi pada ekonomi kita? Ekonomi kita akan menguncur. Bila ekonomi menguncur, pendapatan negara akan berkurangan. Bila pendapatan negara akan berkurangan, kita punya perbelanjaan tetap sama. Kalau ada kurang pun berdasarkan penjimatan sikit yang kita buat, maka apa akan jadi? Kita punya kadar defisit akan meningkat. Unemployment rate akan meningkat. Kita punya mata wang akan jatuh lebih teruk. Itu sebab kita minta supaya orang-orang yang tak ada hati perut ni, sebelum mereka terus-menerus menggasak kerajaan hari ini, mewujudkan suasana tidak stabil, fikirlah baik-baik. Kalaupun berjaya dapat 113 orang, worst case scenario, saya tak nampak benda itu akan berlaku. Sebab kalaupun dia boleh tarik GPS ni, dalam GPS ni pun bukan semua yang boleh bekerjasama dengan PAS. Kena ingat, daripada 23 orang ahli parlimen GPS itu, ada 8. Ada 8 yang tak boleh kerjasama dengan PAS. Mereka bukan Islam. Dan ini kalau berlaku kerjasama dengan PAS, ianya akan menjejaskan sokongan akar umbi mereka terhadap wakil rakyat 8 orang ni. So they will not get solid support from GPS, kalaupun dia boleh mempengaruhi GPS. Dan hari ini alhamdulillah Datuk Patinggi Abang Johari, Premier Sarawak, sudah memberikan jaminan bahawa dia akan memberikan sokongan kepada kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So peluang untuk Perikatan Nasional kembali berkuasa hampir tak ada. Hampir tak ada. Peluang yang ada ialah untuk 15 orang ahli parlimen ni dapat rezeki tambahan. Itu je. Sebab kalau dia dapat, contoh, kalau dia dapat pun 25 juta, dia belanja 10 juta, 15 juta masih ada. Kalau dia teruskan jadi ahli parlimen, belum tentu dia boleh kumpul 15 juta. Sebab rata-rata dia orang ni bukan ada jawatan menteri. Betul tak? Dia nak salah guna kuasa pun tak boleh. Lebih baiklah dia terima offer daripada pihak-pihak tertentu yang takut jadi kluster mahkamah. Ini kita kena faham. Jadi saya tak terkejut kalau akhirnya mungkin 8 orang setuju untuk letak jawatan. Sama ada letak jawatan, tak kira lah hari Jumaat ni ke, ataupun letak jawatan sekali dengan pilihan raya negeri ke, ataupun letak jawatan selepas mungkin kerajaan perpaduan keputusannya tak cemerlang dalam 6 pilihan raya negeri ke. Kita tak tahu bila mereka akan pilih tarikh yang sesuai. Tetapi cubalah. Saya yakin insya-Allah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak boleh diganggu-gugat oleh puak-puak ni. Okey? Gitu. Ya. Kita lihat apa yang berlaku masa zaman Muhyiddin memerintah, ekonomi jatuh teruk. Ya, anaya Datuk Seri Najib. Ya. Itu pun ada orang kalangan kita yang masih percaya bahawa kalau nak bagi desak Anwar, suruh Anwar lepaskan jawatan, sokong Muhyiddin ataupun PM yang mungkin daripada Sarawak ni, maka Najib akan dibebaskan. Itulah macam kawan-kawan kita, macam Zam Yahya contohnya, dia cakap kita pernah ambil Perdana Menteri daripada Kerala 22 tahun. Apa salahnya kita ambil Perdana Menteri daripada Sarawak
Tak ada masalah ambil Perdana Menteri daripada Sarawak, tapi kena ingat, kita bukan tidak pernah ada Perdana Menteri daripada UMNO. Ada Perdana Menteri daripada UMNO, tapi ada perjanjian dengan Muhyiddin. Apa jadi pada Perdana Menteri itu? Boleh tak dia memerintah mengikut acuan UMNO? Tak boleh. Boleh tak dia memerintah mengikut acuan dia sendiri? Tak boleh. Tak boleh. Last kali dia tak boleh tukar AG, dia tak boleh tukar CJ. Last kali dia kena ikut je kehendak Muhyiddin Yassin. Tak cukup dengan itu, kena transfer kat Muhyiddin 200 juta peruntukan Perdana Menteri. Kena apa ni, ikut perjanjian-perjanjian. Jadi macam-macam. Buat apa? Kalau betul lah dapat Perdana Menteri daripada Sarawak, tapi kena ikut semua kehendak Muhyiddin, kena ikut semua kehendak apa ni, PAS. Stabil tak kerajaan tu? Tak stabil. Kita bukan kata orang Sarawak ni tidak ada kemampuan untuk memerintah, tetapi kalau kerajaan yang dibentuk tu hanya ada 112, 113 orang, maknanya macam Datuk Seri Ismail Sabri, dia perintah, lepas tu dia bagi 100 hari. Dalam tempoh 100 hari dia akan sukat KPI, kalau tak bagus dia akan tukar menteri. Boleh tukar menteri tak? Kalau dan kau jadi Perdana Menteri dengan 114 orang, 114 kursi, can you change any ministers? No way. Jadi apa guna kau sukat KPI menteri-menteri ni kalau kau tak boleh tukar menteri? Lainlah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada 148 orang. Katalah dia drop seorang menteri, menteri itu kecil hati, menteri itu dapat tarik 2-3 orang, hilang 3 orang, ada 145. Is it a stable government? Yes, it is still a stable government. So bolehlah dia sukat KPI menteri-menteri ni. Itu sebab aku tak faham kadang-kadang dia orang ni, dia buat KPI tu untuk apa? Untuk apa? You buat KPI dalam keadaan you tahu kalau KPI dia orang ni tak bagus, you tak boleh tukar menteri ni. Ada dalam perjanjian pula tu. Jadi sampai bila lah Malaysia ni nak ada government yang tidak stabil? Kestabilan itu hanya ada pada slogan dia. Bersih itu hanya ada pada slogan Perikatan Nasional. Memang dia orang bersih, disapunya bersih, semua projek-projek dalam tempoh darurat tu. Memang bersih. Kan? Memang dia orang stabil. Dah ada orang sapu banyak, betul tak? Walaupun akaun dibekukan, duit masih berjalan, masih boleh buat program jamaah hari raya, boleh bagi motor, boleh bagi hamper, macam-macam boleh bagi. Stabil lah tu, keuangan dia stabil, kan? Tapi bila rakyat minta duit, tentang banjir dan sebagainya, duit tak ada. Bila orang cari Wan Ahmad Faisal, nak minta bantuan, orang tua, orang susah, dia kata kerajaan pusat tak bagi kami peruntukan. Tapi bila time nak dapat kuasa, sanggup dia merasuah pengundi-pengundi. Ada pula duit. Ini rakyat kena fikir. Janganlah kena tipu berulang kali. Kalau boleh kena tipu sekali cukuplah. Tapi kadang-kadang dia orang ni tak serik-serik. Okey? Silakan. Ya. Ada pula yang besar lah kan. UMNO dah mohon belas ihsan yang Puan Agong. Boleh tak UMNO, Majlis Tinggi UMNO kan, buat permohonan kepada kerajaan untuk buat semakan pada Hakim Azlani siasatan tindakan. Dia macam ni, okey. UMNO sudah pun membuat kenyataan media mengatakan bahawa kita
merayu kepada kebawah-duli tuanku supaya Datuk Seri Najib dapat dipertimbangkan untuk diberi pengampunan. Ini apa yang UMNO dah buat. Kebawah-duli tuanku pun, walaupun kita masih menunggu bila masa kita boleh menghadap untuk mempersembahkan tanda tangan yang telah pun dikumpulkan dan menyatakan hasrat itu terus kepada baginda tuanku. Kita masih menunggu masa bila boleh menghadap ni. Tuanku dah tahu dah, sebab kita dah umum di media, itulah ketetapan Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kita dah beritahu, dan semua orang dah tahu. Okey. Kedua, boleh tak kita minta supaya kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mempercepatkan proses membetulkan sistem kehakiman. Untuk makluman, ramai orang tak tahu bahawa kerajaan sudah pun bersetuju untuk membuat RCI. Cuma dari segi term of reference apa semua sekali ni sedang difinalize. Kita harap benda ni dapat disegerakan. Kerana bila RCI dibuat ke atas buku Tan Sri Tommy Thomas, banyak benda akan terbongkar, dan RCI akan mengisytiharkan bahawa dakwaan Tommy Thomas, berlakunya campur tangan Tun Dr. Mahathir, berlakunya pendakwaan terpilih, benda ni betul terjadi. Bila berlaku benda ni betul terjadi, maka secara tak langsung kes yang melibatkan Datuk Najib, kes melibat Datuk Zahid, semua ni akan terungkai. Memang ini pendakwaan terpilih. Itu salah satu cara Datuk Seri Najib boleh dibebaskan. Dan apa juga kebobrokan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, politically motivated prosecution, malicious prosecution, pendakwaan berniat jahat, selective prosecution, pendakwaan terpilih, semua ni akan dapat diselesaikan. Okey, itu satu. Keduanya, mungkin selepas pilihan raya, saya yakin kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan boleh bertindak dengan lebih berani. Macam sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu berhati-hati. Contohnya macam dia tengok dulu bila Mahathir dapat je kuasa terus tukar CJ. Apa jadi? Kita lanyak Mahathir habis-habisan. Lepas tu dia tukar Peguam Negara dulu, kita lanyak dia lagi. Kemudian dia drop case Lim Guan Eng, kita lanyak dia lagi. Jadi semua mistik-mistik, tukar CJ, tukar AG, drop case orang yang sedang didakwa di mahkamah. Yang ini macam mana kita nak expect Datuk Seri Anwar Ibrahim akan buat, sedangkan kita nak berhadapan dengan 6 pilihan raya. So saya yakin dia akan sangat careful bab ni. Tapi kalau dah lepas pilihan raya, takkan tak nak betulkan keadaan lagi. Cuba kita bayangkan, kalau kita ni membenci Tun Dr. Mahathir, takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sayang dengan Tun Dr. Mahathir, dan nak membiarkan Tun Dr. Mahathir masih lagi boleh mempengaruhi our judicial system. Kalaulah kita tengok macam mana Muhyiddin Sailang peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak membiarkan Peguam Negara yang dilantik oleh Muhyiddin kekal berkuasa. Jadi kita harap kawan-kawan kita ni sabar, bagi peluang kita selesaikan 6 pilihan raya negeri ni dulu, sebab mungkin boleh jadi 7 termasuk Sabah. So sabar sikit lagi.